Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ketemu dalam rancangan bersama Khalifah Sari Sapar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepantasnya kita mengucapkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, rahmat Allah atas umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi kita diberi kesempatan, ruang dan waktu untuk menikmati keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang berlaku kepada diri kita sesungguhnya merupakan pelajaran dan juga pengajaran yang teramat baik bagi diri kita, kerana setiap apa yang berlaku atas diri kita sebenarnya adalah rancangan Allah, sebenarnya adalah qada dan kadar Allah yang berlaku mengikut ketetapan dan masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Macam mana? TikTok. Apa dia? Filter TikTok. Kenapa? Merah. Tak apa, tak apa. Terlalu merah. Terlampau merah tak boleh sebab begitu saja. Okey. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan, saya Khalifah Sari Sapar. TikTok Khalifah Pesimistik. Tak apa. Sebab tak boleh ijaz lagi sudah tu. Okey. Okey, saya Khalifah Sari Sapar, okey. Bersama-sama saya ialah Siti Hajar, iaitu anak kandung saya, dan juga malam ini scanner kita masih lagi Ratu Ulung Agung Utama Ainul Widadari, dan juga kru anak-anak murid saya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan pada malam ini kita dapat menemukan titik pertemuan atau titik solusi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menghadapi masalah, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan alam gaib begitu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu suka saya ingatkan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mengalami penyakit stroke atau gejala stroke, mungkin yang telah lama begitu, saya minta maaf saya tidak dapat merawat pada siaran live ini, kerana penyakit stroke itu kita tahu bahawa dari segi fizikalnya pun mengalami kecederaan otak ataupun sebahagian otak yang tidak berfungsi begitu. Jadi insya-Allah stroke tu biasa saya rawat pada sentuhan saya lah, maksudnya yang berada di mana-mana pesakit yang datang ke Madrasah Tafiz Al-Madinah, insya-Allah saya akan merawat begitulah. Tapi selain stroke, insya-Allah saya akan cuba bantu. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyertai program ini, bolehlah hubungi pihak kami pada talian 0195300003 0195300003. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, siaran ini akan berkembang, terus berkembang, objektif tiada lain kecuali membantu tuan-tuan dan puan-puan, membantu masyarakat Islam, umat Islam khususnya. Paling tidak saya dapat mengangkat sedikit atau meringankan beban tuan-tuan dan puan-puan, khususnya memiliki penyakit dan apa saja yang berkaitan dengan hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi ada yang bertanya kepada saya tentang minyak dan juga sugar bomb. Jadi sebagaimana yang saya katakan bahawa rawatan saya lebih kepada dua item yang utamalah.
iaitu satu gunakan sugar bomb, ini sugar bomb ataupun Dr. Bomb ini aja. Dr. Bomb. Dr. Bomb, bukan sugar bomb sekarang Nama kilang Sugar Bomb. nama kilang sugar bomb ini Dr. Bomb ini telah saya ruqyah, the ruqyah, dan mengisi dengan pelbagai ayat-ayat syifa, ayat-ayat pelebur, benteng dan sebagainya. Jadi sugar bomb ini bertindak sebagai meleburkan aura-aura atau kotoran-kotoran negatif ataupun kotoran-kotoran jin, saka dan sebagainya, ataupun sihir boleh menggunakan minyak sugar bomb ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sugar bomb ini tidak boleh digunakan untuk pemandian, ataupun menggunakan tanpa ada lapik kain dan sebagainya lah. Dia lebih kepada semburan, semburan dan benteng kawasan rumah begitulah. Itu satu. Jadi untuk mendapatkan sugar bomb ini, dapatkan link ini, boleh dapatkan link dari sinilah. Ni dapatkan link, itu boleh tuan-tuan boleh dapat daripada di Shopee, iaitu Hajar Legacy lah. Hajar Legacy. Jadi tuan-tuan dan puan-puan type saja Hajar Legacy, insya-Allah akan keluar logo ini, dan boleh pesan. Ni ada, tak silap saya ada berapa aja? 6 jenis pewangi gitu Namun pengisiannya sama. Pengisian dari segi energi negatifnya tu sama begitu. Okey. Dan yang kedua tentang minyak pula. Minyak ini ialah minyak Kalipa Sari Sapar. Bagi mungkin yang baru saja di TikTok ataupun di Facebook, yang baru saja mengikuti siaran ini, minyak ini telah saya isi secara khusus untuk benteng diri, benteng rumah, benteng kedai, benteng kalau kenderaan kita gunakan benteng daripada sugar bomb lah. Tak sesuai dengan minyak, sebab minyak ni umpamanya kalau kena bahan-bahan yang logam, dia akan bertindak balas begitu. Jadi benteng rumah, benteng diri itu yang penting lah. Bagi saya, bagi tuan-tuan yang mengalami masalah gangguan, boleh dapatkan minyak ini di Shopee. Type saja Kalipa Sari Sapar di Shopee. Dan di Shopee itu juga kami akan mengirimkan bersama-sama minyak ini, iaitu panduan. Panduan bagaimana cara menggunakan minyak ini. Namun minyak ini digunakan untuk pemandian, untuk apa lagi, untuk benteng, untuk sapuan pun boleh. Bukan untuk minum. Apa lagi bunyi tu? Untuk minum tidak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi boleh dapatkan di Shopee begitu. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang ini, jadi untuk minyak, tuan-tuan dan puan-puan boleh pesan Kalipa Sari Sapar di bahagian bawah. Manakala untuk sugar bomb, Hajar Legacy, seperti yang pada yang tertera ni lah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi ada pertanyaan tu Ratu? Cuba cek. Kalau ada pertanyaan boleh kita layan sedikit sebelum kita buat panggilan. Ada yang bertanya di TikTok Abdul Rahman Law. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan boleh rawat resdung? InsyaAllah. InsyaAllah. Saya kata kalau sebaik-baiknya kalau boleh bertemu saya lah, secara sentuhan saya begitu. Ada Nur Aisyah dia mungkin baru juga join. Dia tanya macam mana nak order. Oh, kalau order begitulah. Kedua-duanya untuk sugar bomb dan sebagainya. Ni saya bagi link, bukan link lah. Type saja di Shopee untuk sugar bomb tu, type saja Hajar Legacy, Legacy, Hajar Legacy. Dia ada keluar logo begini. Klik saja logo tu, akan keluarlah gambar sugar bomb itu. Dan manakala untuk minyak, Kalipa Sari Sapar, type saja Kalipa Sari Sapar di Shopee. Dia akan keluarlah. InsyaAllah. Untuk botol ni, satu botol RM30. Ni telah saya isi.
Maksudnya sugar bomb banyak di pasaran. Cuma yang sugar bomb special edition ni maksudnya daripada saya saja, yang saya ruqyah begitulah. Yang saya ada ruqyah yang melalui Hajar Legasi saja. Okey, ada soalan lagi Ratu? Soalan yang lain lebih pada berkaitan dengan Resdung lah. Ramai yang kalau boleh diorang nak tanya jugalah. Kalau Resdung, maksudnya insya-Allah cuba buat pemandian lah. Pemandian dengan minyak saya ni lah. Minyak Kalipah Sari Sapar. Cuba dapatkan di Shopee minyak Kalipah Sari Sapar di Shopee. Okey. Dan buat pemandian begitulah. Buat pemandian insya-Allah. Kerana setiap penyakit itu memang ada asbab. Semua penyakit ada ubatnya. Begitu. Okey. Ada soalan lain? Soalan lain tidak ada, tapi ada yang bagi gift dekat TikTok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada siapa yang memberi gift saya. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ada soalan berkaitan dengan minyak dekat TikTok. Okey. Minyak tu boleh buang angin dalam badan tak? Begini. Apa jua penyakit dunia, insya-Allah saya bagi jaminan boleh. Insya-Allah. Kerana semua penyakit itu daripada kita tahu sebenarnya penyakit itu adalah daripada kotoran-kotoran energi yang saya kata seringkali saya kaitkanlah dengan alam gaib begitu. Alam gaib. Kerana kesihatan itu fitrah manusia. Bayi yang lahir biasanya adalah sehat, kecuali kalau dia diganggu oleh saka warisan, jin pengganggu di rumah dan sebagainya ketika dalam kandungan, ketika bayi itu membesar dan sebagainya. Mungkin kita sendiri yang lupa, kita tidak mengamalkan, kita tidak solat 5 waktu, kita tidak berzikir, kita tidak mengingati Allah, apatah lagi Al-Quran jauh kita daripada jasad kita. Sudah tentulah energi-energi negatif boleh mendekati diri kita. Jadi insya-Allah semuanya boleh. Soalan dari TikTok juga. Nama dia Milan. Kalau mandi minyak sudah cukup seminggu, boleh sambung lagi mandi? Boleh. Kalau bagi saya yang pertama, kesan mandian minyak ni, kalau tuan-tuan puan-puan mandi, insya-Allah biasanya selepas pemandian tuan-tuan akan mendapat satu energi. Itu yang pertama, energi. Kerana sukma kita akan terkesan dengan minyak ini. Yang kedua, fikiran biasanya lebih lapang daripada sebelum sebelum pemandian. Cuba tuan-tuan uji kajilah. Saya suka tuan-tuan uji kaji minyak saya. Kerana dah terbukti, alhamdulillah. Sebelum proses pemandian, kita cuba bagaimana fikiran kita runsing dan sebagainya. Dan selepas pemandian, cuba kita fikir bagaimana, ada kesannya. Kerana macam fikiran, mood dan sebagainya itu adalah kesan daripada jin korin. Jadi minyak ini boleh melemahkan gangguan jin korin. Yang biasa jin korin itu sering mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Okey? Okey, ada soalan. Okey. Pagaruyung. Okey. Pagaruyung. Pagaruyung. Nama dia Pagaruyung. Okey. Tuan di Shopee, jika order, negeri manakah yang tak boleh order? Soalan dia. Bukan negeri boleh, negara yang tak boleh. Biasanya macam Filipina tu tidak boleh, bukan tak boleh, macam banyak prosedur. Ataupun di Singapura pun banyak prosedur lah, ketat. Ini dari segi itu ialah prosedur negara, berkaitan dengan Shopee lah. Tapi di Malaysia, Indonesia, saya rasa tak ada masalah. Ada soalan lagi berkaitan dengan minyak. Okey. Kai, macam mana cara nak guna minyak tu? Kalau nak mandi, masukkan berapa titisan? Sebenarnya ada dalam panduan, tapi mengikut jenis penyakit. Kalau tuan-tuan dah 10 tahun, 20 tahun mengidap penyakit yang misteri dan sebagainya, eloklah mungkin 21 titis lah. 21 titis
maka mandi, lepas mandi dalam 5 minit kita istirahat dulu, lepas tu barulah boleh kita lap begitu. Kerana selepas saja pemandian, kulit ataupun tubuh badan kita yang terkena air yang didoakan atas nama minyak ini, dia ada satu energi yang akan menyerap. Jadi air itu bertindak sebagai satu molekul yang boleh, saya kata, bertindak balas dengan energi-energi negatif yang di dalam jasad kita. Allahu'alam. Okey, ada soalan lagi daripada Abdul Rahman Law. Abdul Rahman Law. Bagaimana keadaan jasad pesakit apabila 7 sukma Tuan panggil untuk dirawat di depan Tuan? Begini, sebenarnya kalau saya keluarkan 7 jasad pesakit, 7 jasad pesakit, maksud saya sukma pesakit dalam 4-5 jam satu hari pun, saya rasa kesan tuan-tuan belum lagi terasa. Dia akan makan masa lebih kurang dalam 2-3 hari begitulah. Jadi ibaratkan macam operate lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat pembedahan, biasa makan masa 3 jam 4 jam, betul tak? Ada sambungan, doktor pun pandai juga, dia ada sambungan pernafasan dan sebagainya. Sementara melakukan pembedahan, contohlah doktor pakar. Saya pun ada kriteria dalam alam gaib lebih canggih daripada dunia. Jadi kalau saya keluarkan, sebagaimana saya katakan, saya keluarkan sukma, tapi sukma itu masih lagi ada talian dengan jasad. Jadi bukannya kita tarik sukma terus teruk begitu, tidaklah. Faham maksudnya? Tidak memberi kesan lah, setakat ini tidak memberi kesan. Alhamdulillah. Dekat Facebook Hanafi PR. Okey. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Boleh tolong tak scan atau tengok kedai makan saya? Boleh. Bagi nombor telefon lah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Nurul Huda Abdul Mod. Ya. Saya dah 11 tahun sakit tulang tongkeng belakang. Boleh, itu boleh kita cuba. Okay. Siapa nama tadi? Nurul Huda Abdul Mod. Nurul Huda Abdul Mod. Boleh bagi nombor telefon kami. Jadi insyaAllah nanti bahagian teknikal saya akan bagi begitulah. Bagi nombor telefon Nurul Huda Mod. Kecuali kalau penyakit macam stroke tu, saya minta maaf. Kalau live ini saya belum mampu lagi. Jadi saya kena jujur lah tuan-tuan. Kalau saya tak boleh, saya katakan tak boleh. Kalau boleh, insyaAllah mampu, kita boleh. Jadi setakat ni kalau stroke itu jarak jauh tu ada kesan tapi tak banyak. Mungkin dalam 10% ataupun 20% begitu. Saya mahu rawatan saya 80%. Saya rawat hilang ataupun paling tidak ada kesan sikit-sikit. Itu yang matlamat saya. Saya mau begitulah. Ada soalan? Ada soalan? Daripada Dari Adam. Okey. Salam Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya, selepas dirawat, adakah saka warisan yang dikurung akan kembali lepas? Begini, itu sebenarnya ialah kaedah rawatan saya. Mana-mana saka warisan yang saya kurung, biasanya alam gaibnya itu sebenarnya lebih kurang lah, saya kata 100 tahun alam dunia kita. Jadi kalau 100 tahun ni, saya rasa tiada satu orang pun yang akan yang akan terkesan daripada saka tadi. Ini 100 tahun alam gaib, maaf, bukan alam dunia, alam gaib. Jadi insya-Allah tidak. InsyaAllah tidak. Boleh kita call. Ada soalan lain? Soalan lain daripada Muhammad Haizan Azwan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana kita mau tahu yang mencuri duit tabung masjid? Macam mana kita mau tahu siapa curi? Sebab di kampung kami sudah 2 kali kena curi tabung masjid. Cakap. Beginilah, kalau masalah kes-kes mencuri dan sebagainya, saya rasa elok merujuk kepada pihak yang berkuasa lah. Cuma saya katakan, kadang-kadang kita kena faham lah, kadang-kadang apa yang berlaku pada diri kita, apa yang berlaku pada keluarga kita, masyarakat kita, itu kadang-kadang teguran Allah kepada kita semua. Sebagaimana yang Nabi bersabda,
tidak akan, maksudnya sempurna iman kita selagi kita tidak mengambil tahu jiran kita. Jadi orang yang mencuri itu sebenarnya ada masalah. Mungkin barangkali masalah ekonomi atau masalah akhlak dan sebagaimana yang barangkali kekilafan kegagalan masyarakat kita untuk mendidik komuniti ataupun anggota masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu kadang-kadang apa yang berlaku itu sebenarnya adalah cerminan daripada akhlak masyarakat itu. Jadi kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang kita sibuk sendiri pergi ke masjid tanpa melihat menoleh ke kiri ke kanan jiran kita, sahabat kita. Sebab itulah Nabi bersabda bahawa untuk perubahan masyarakat bermula dari rumah. Untuk mengubah masyarakat bermula dari rumah. Begitulah. Jadi kalaulah berlaku kecurian itu kadang-kadang mungkin ada kepincangan masyarakat itu yang perlu kita ialah mungkin ada berbagai cara lah kan. Tapi itulah kadang-kadang bukan saya tak boleh tarik sukma mereka, tapi kadang-kadang pengajaran ibarat dalam Al-Quran Allah ada menukilkan bagaimana Allah mengajar atau menegur sedikit mungkin sedikitlah teguran itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana baginda mengirimkan 2 malaikat yang tiba-tiba berada pada tempat solat baginda, dan di situ malaikat itu berlakon, iaitu yang panjang ceritalah saya pendekkan, bagaimana yang 99 ekor kambing tu dia nak minta lagi 1 ekor kambing kepunyaan kawan dia. Tapi maksudnya apa yang berlaku, mungkin tuan-tuan boleh menelusuri cerita ini, kisah ini di sirah Nabi lah, Nabi Daud. Tapi apa saya katakan tadi, teguran itu. Jadi sesuatu yang berlaku itu kadang-kadang Allah menegur kita. Kadang-kadang tak semestinya, itu yang katakan tadi, kadang-kadang kita sering menyalahkan si pelaku. Sedangkan pelaku tadi sebagai contoh, takkan kita nak salahkan malaikat tadi. Terus Nabi Daud terus menangkap malaikat tadi yang tidak berlaku adil itu, terus menghukum. Tidak. Sebaliknya Nabi Daud beristighfar, kesilapan, bukan kesilapan, mungkin kealfaan sebagai manusiawi. Kerana kita tahu seorang rasul, seorang nabi itu bersifat maksum, iaitu dia sempurna. Sempurna, kecuali dari segi hal-hal keduniaan lah, keduniaan, begitu Allah alam. Jadi kita ambil iktibar. Bahkan juga penyakit yang menimpa diri kita sebenarnya adalah teguran dari Allah, ataupun sentuhan dari Allah yang barangkali Allah ingin, barangkali dulu kita sering mengeluh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku begitu, aku begini, tiba-tiba kita naik gaji sikit, naik pangkat sikit, kita lupa dah. Jadi Allah cuit sikit kita. Kita batuk-batuk, kita sakit-sakit dan sebagainya. Begitu. Jadi sekiranya kita sentiasa bertakwa kepada Allah, ni pendapat peribadi saya lah, Allah jaga kita. Saya pun ada batuk, tapi batuk yang saya rasa boleh hilang dengan makan gula-gula. Hilang lah. Begitulah. Sebagai manusia tu biasa begitu. Alhamdulillah, Allahu alam. Ada lagi Ratu? Ada pertanyaan, kalau ketika kita datang head lah, boleh tak pegang minyak tu? Boleh. Intal kata ibuku. Boleh. Sebab minyak ini tidak ada kalimah Allah di dalamnya. Bukan, maksud saya bukan dalamnya. Di dalam tulisan ni pun tiada masalah. Begitu je macam pendrive lah tuan-tuan. Pendrive ni dalam tu penuh 30 juzuk Al-Quran. Boleh pegang, tak ada masalah. Yang tak boleh tu mushaf yang satu Quran tu. Begitulah. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma di dalamnya ada energi aura, energi aura yang boleh Asmaul Husna, energi aura Asmaul Husna, ayat sifat dan sebagainya di dalam dia. InsyaAllah. Ada lagi Ratu? Muhammad Haizan Azwan, dia ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah. Jadi kalau tak ada, kita on. Okey, Alhamdulillah. Jadi bagi sementara kita itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada kemuskilan,
Kalau ada kemuskilan. Ada soalan di Facebook. Di Facebook. Rozaidi Ya. Zain. Okey, apa dia? Assalamualaikum kali Pasari Sapar, sehatkah? Sudah makan tuan? Oh ya, sudah makan. Alhamdulillah sihat sejahtera tuan hamba. Okey, alhamdulillah. Okey, kita call. Oh, Pagar Ruyung. Pak Guru yang ada lagi? Tuan, boleh ke saya bawa produk Tuan Ustaz ke kampung halaman saya yang luar biasa? Luar biasa tu saya tak faham. Alangkah ikut. Sekejap. Hello? Ya. Siapa ni? Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni Boleh saya tahu siapa yang sedang bercakap? Nurul Huda. Siapa? Nurul Huda. Oh, yang ada sakit tulang belakang tadi Tongking. Dia Tongking. Okey, apa nama penuh puan Nurul Huda. Nurul Huda. Ya. Nurul Huda binti Abdul Maksi. apa dia? Abdul Muqsin. Abdul Muksi. Ya. Okey, umur Nurul Huda berapa tahun? 68. 68 tahun. Tinggal di mana negeri atau daerah? Johor Bahru. Oh, Johor Bahru, JB. Okey, insya-Allah. Masalahnya tongking tongking bagian tongking Ya, saya punggung. dah x-ray 3 kali. Doktor kata silang semua cantik, tak ada snack, tak ada apa. Tapi dia sakit macam melahirkan gitu. Berapa lama sudah mengidap penyakit tersebut, puan? 11 tahun dah. Oh, 11 tahun ya. Allah. Insya-Allah puan. Jadi kalau apa situasi penyakit tu, maksudnya tak boleh bergerak, tak boleh berjalan ke apa bagaimana? Dulu masa dulu tak boleh jalan, tak boleh gerak, macam tak ada kaki gitu. Tapi dia buat dia pergi tempat berubat. Kalau bila dia datang sekali tu dia sakit lah, dia hilang penting tu. Kalau sekarang ni bagaimana puan? Sekarang ni macam okey. Bukan okey tu maksudnya okey. Kalau okey tak payahlah tuan. Bukan, maksudnya dia mendatang tak pintu masuk lah bila kalau kita banyak kerja. Saya tidak cakap, dia datang bila je. Kalau sekarang ni sakit tak puan? Sekarang ni tak sakit pula. Tu masalah tu. Jadi kalau masalah kalau tak sakit saya nak rawat puan. Oh, gitu. Ya. Tak apalah kita kalau masa sakit ni tak apalah. Yalah. Tak apa. Dah, kita bantu sajalah puan Ya. Okey. Boleh baca surah Fatihah sekali puan Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Rabbal alamin. Bagaimana Ratu? Sukma 5 dengan 6 tidak ada dengan jasad. Okey, ajar tarik sukma 5 dan 6. Okey. Okey, jin pengganggu hadir dengan kedua-dua sukma. Sukma kiri dan kanan dipegang. Di bahagian kawasan perut pun dia grip. Puan, Ya, saya. ada bahagian perut pun ada masalah juga ke puan? Bahagian perut tak ada. Macam biasalah sebab saka warisan ni dia pegang perut. Selain perut apa lagi Ratu? Daripada bahagian sini dia sentuh macam ni dan dia sentuh bahagian kawasan pusat. Pusat lah dengan tulang belakang. Ya. Okeylah, binilah saka warisan. Tongking, di tongking tu. Ya. Di bawah lah. Okey, jadi saka warisan kau pergi bersihkan sukma 5 dan 6 sekarang. Dan juga jasad begitu. Ada pergerakan membersihkan sukma 5 dengan sukma 6. Jin pengganggu sekarang menyedut kotoran pada sukma 5 di bahagian belakang, terutama di kawasan bahagian pinggul. Okey. Masih lagi menyedut kotoran. Okey. Okey, sukma 5 clear. Jin pengganggu membersihkan sukma 6. Okey. Kotoran ditinggalkan 5% pada sukma 6.
Saka warisan, kau bersihkan keseluruhan. Ada pergerakan jam pengganggu membersihkan sukma 6 lagi. Sudah. Okey, clear. Okey puan, insyaAllah itu saja yang saya boleh dapat bantu tuan. Puan, jadi sekejap saya akan masukkan aura sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahillazi la yaduru ma'asmi sayun fil ardi wala fis sama' wa wasami'ul alim. Jadi tuan-tuan boleh gunakan minyak ini untuk rawatan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi aydurun. Okey. Bagaimana tu? Okey, alhamdulillah. Penyerapan dalam 60%, 90%, 100%. Okey puan, itu saja yang saya boleh bantu puan. Ada lagi nak tanya puan? Ya, tak ada. Katanya tak ada. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillahirabbil alamin, itulah itu okey, on. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, panggilan dari mana Dari Tambunan. Tambunan. Siapa nama Nora. Nama penuh puan, nama penuh. Nora Alim. Nora Alim. Okey, umur berapa tahun? Nora Alim. Umur berapa tahun Nora Alim? 42. 42 tahun. Tinggal di Tambunan Ya. Okey, apa masalah Nora? Ini meminta skin lepas baca batuk-batuk sama sentiasa berkahak. Belit-belit pergi. Sekarang ni masih batuk begitu dan berkahak? Ya. Okey. Macam-macam ubat. InsyaAllah. Kita boleh baca surah Al-Fatihah sekali, Nora? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Mohon hadir Sukma Nora ke sini. Banyak Ratu. Okey, sukma 4, sukma 5 tidak ada dengan jasad. 4, 5 tidak dengan jasad. Mohon hadir Sukma 4 dan 5 dulu. Pengganggu kemudian. Okey, sukma 4 dan 5 hadir. Okey, cuba Hajar tarik pengganggu Sukma 4 dan 5. Nora Alim. Okey. Ada 2 ekor jin liar. Jin liar. Kedua-duanya agresif dalam 70%. Okey. Lidah panjang dan penuh dengan lendir di kawasan bahagian mulut dengan bahagian dada. Okey, begini. Aku tak banyak kau cakap dengan kau. Jadi jin, engkau bersihkan kotoran-kotoran kau yang kau letakkan pada Sukma 4 dan 5 Nora sekarang. Ada pergerakan? Kedua-duanya tidak bergerak dan dua-dua itu meludah ke bawah. Oh, kau kurang ajar. Kau nak demo anak aku ni? Kau nak aku suruh jurus kau punya kaki kau? Masih lagi dengan bunyi-bunyian. Okey. Tak banyak cerita. Jurus bahagian telapak kaki dia. Ajar. Bahagian sebelah kaki dia tu ni tidak ada dan yang sebelah terbakar. Jadi kau nak tak? Buat lagi? Aku bakar kau kedua-duanya sekali. Kedua-dua jin liar itu ada pergerakan. Yang satu tu dalam keadaan cedera, membersihkan Sukma 4 dengan 5.
Dalam kau buat salah, menyusahkan orang, menyusahkan manusia, lepas tu kau kurang ajar lagi ya. Yang sukma 4 tu banyak lendir dikeluarkan di bahagian dia punya tenggorok dengan kawasan bahagian dada. Okey. Dan bahagian hidung pun ada keluar juga, ditarik. Sukma 4 clear. Sukma Sukma 5 tidak ada perubahan, masih lagi kotoran yang sama. Sukma 5 kau tarik lagi. Kotoran-kotoran terutamanya di bahagian tenggorok. Sekarang. Jin liar tidak buat apa-apa, masih lagi tidak bergancap. Mungkin ni perbuatan sakar ke Ratu? Tiada. Jin pengganggu selain daripada ni belum lagi ada, kecuali jin liar sajalah yang tadi. Okey, Sukma 5. Ada jin pengganggu. Aku nak tanya kau, kedua-dua jin ni. Kau ada ganggu Sukma 5 dia tak? Kedua-duanya Mengangguk. Kau buatlah sekarang. Jangan sampai aku jurus kau. Cedera. Oh, bagian cedera. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Okey, ada pergerakan membersihkan sukma 5. Sukma 5 dibersihkan di tempat yang sama. Okey, alhamdulillah sukma 5 clear. Okey, puan cuba rasa ada kurang tak? Lendik kahak tadi Batuk berpanjangan dengan kahak. Cuba masih lagi, cuba puan ada rasa gatal atau kurang? Ada kurang sikit tapi masih gatal-gatal batuk. Ada kurang sikit lah gatalnya. Okey. Jin, kau ambil lagi di bahagian jasad. Bahagian jasad Nora di tambunan di tambunan. Ada pergerakan kedua-duanya membersihkan jasad. Okey. Kotoran disedut di bahagian kawasan mulut dan juga di kawasan bahagian dada, kiri dan kanan. Okey. Bagaimana? Jasad clear. Jasad clear. Okey, cuba puan, masih lagi ada kurang tak? Masih juga batuknya. Masih batuk. Masih gatal-gatal. Tarik lagi, Jin. Ya. Masih lagi ada pergerakan kedua-duanya membersihkan jasad. Betul-betul di bahagian jasad Nora ini bahagian mana? Bahagian tenggorok tenggorok. Rasa gatal dengan dada. Saya hilangkan gatal itu. Kedua-duanya berhenti. Coba puan, ada kurang? Bagaimana puan? Yang gatal-gatal macam dia kurang lah, tapi masih lagi batuk-batuk. Okeylah, tak apalah. Okey, tak apa, kita cuba nanti. Saya cubalah. Maksudnya saya gunakan aura sifat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahillazi la yaduru ma'asmihi sayu'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Ada perubahan Ratu? Ada penyerapan. Macam mana? Ada perubahan dalam 80%. Okey, cuba puan. Bahagian sini ada ringan, maksudnya ada terbuka sedikit. Lebih ada perbezaan dari yang tadi. Kalau sukma puan ni memang alhamdulillah ada perubahan 80%. Cuba jasad bagaimana? Ada kurang? Ada kurang, cuma masih batuk lah sama apa ni? Sama dari tangan sebelah kiri sakit seperti dari. Apa dia? Dengan pinggang. Kiri sakit dengan pinggang. Okey, sekarang saya. Okey, Jin, kau tarik bahagian tangan kiri Tangan kiri dengan pinggang. Tarik sekarang, Jin. Kau yang menyebabkan masalah penyakit puan ni. Cepat sikit. Ustaz dari apa ni? Ada pergerakan sampai pengganggu
membersihkan bahagian belakang terutama daripada bahagian bahu kiri dan kanan, bahagian sini pinggang dibersihkan dan juga di bahagian tengah. Okey. Sudah. Okey puan, ada kurang tak? Macam ada kurang sikit lah. Okey, jadi puan nanti kalau boleh dapatkan minyak Kalipas Sari Sapar ni ya puan dan juga apa ni sugar bomb ni untuk apa tu? Yang Hanafi untuk cek restoran tu. Boleh. Ini menggunakan minyak ni untuk kalau batuk-batuk ni kadang-kadang energi di rumah. Cuba Ratu cek rumah puan saya cek rumah puan Kadang-kadang persekitaran rumah tu penuh dengan apa? Penuh dengan kotoran jin. Okey, di mana ni? Di Tambunan Cuba Ratu ada situasi? Situasi keadaan rumah di sini ada dua. Satu situasi rumah sebuah simen. Sebuah simen. Yang satu situasi lagi rumah kayu. Okey. Tapi ada campur dengan simen. Okey. Kedua-dua rumah tu memang saya rasa puan pernah tinggal kan? Ya, pernah. Okey. Sekarang yang simen bampai ini. Apa dia? Rumah sebuah simen berampai. Okey. Bagaimana kelilingnya tu? Ada tumbuh-tumbuhan ke apa? Ada tumbuh-tumbuhan jugalah. Dengan bahagian depan situ ada satu sungai kecil saja. Bukan sungai kecil lah. Dekat rumah puan ni ada sungai kecil atau parit ke? Macam tiada. Tiada? Bahagian depan situ kalau kita jalan. Atau ini rumah yang lama yang puan duduk? Ingat, saya nak pastikan rumah ini kadang-kadang ini rumah yang digambarkan ini ialah rumah yang punca gangguan itu berlaku tu puan. Faham kan? Ya. Okey. Gambaran yang sekitar rumah Ratu yang digambarkan ni ada macam mana Ratu? Ada bunga-bunga. Lepas tu di bahagian belakang ada pokok rimbun macam pokok mangga ada. Gitu. Lepas itu di kawasan. Itu rumah di mana tu puan? Ya, di depan rumah saja nih, mangga. Okey, di Pokok sini mangga. ada jalan laluan. Betul lah tu, mungkin jauh lah. Mungkin tuan-tuan tak tahu. Mungkin kalau seberang bukit sana manalah kita nak tahu tu ada. Okeylah, cuba cek ada kotoran tak di sana? Lebih pada jin liar, kotoran jin liar. Berapa yang persen? Ekor tadi dalam 60% aura merah. Okey, jin liar bersihkan. Kedua-duanya ada pergerakan. Okey, bersihkan saja Okey. Okey, jin liar. Sudah. Sudah. Okey, hadir di sini. Jadi izinkan saya mengurung jin liar ni puan Ya. Dan jangan lupa dapatkan sugar bomb ini dan juga minyak rawatan ni pergi ke Shopee tuan-tuan dan puan-puan pun boleh dapatkan di Shopee. Kalau di sugar bomb tu Haja Legacy, dan juga kalau rawatan minyak tu dapatkan minyak tu Kalipas Sari Sapar type saja. Okey saja puan, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Okey. Okey, tak apalah, kita angkat tu boleh. Ini angkat yang ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Ya. Dari mana ni tuan Dari Brunei. Dari Brunei. Boleh saya tahu siapa nama? Herman Muhyiddin. Herman bin Muhyiddin. Ya. Umur berapa tahun Herman? 48. 48 tahun. Brunei Ya. Okey, apa masalah Herman yang boleh saya bantu Herman? Saya 2 tahun sudah susah mau berak. Perut kembung. Wah, perut kembung Ya. Okey. Saya doktor cek tidak apa-apa. Sekarang masih kembung lah Herman Ya, masih kembung. Okey, boleh baca surah Fatihah sekali Herman? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mohon hadir. Bagaimana keadaan Sukma Ratu? Wah. Sukma 2 tidak ada dengan jasad, Nah, dan juga Sukma 4 tidak ada dengan jasad. Cuba hadirkan begini, Sukma 2 dan 4 hadir kecuali pengganggunya dulu. Okey. Ya. Sukma 2 dan 4 hadir. Okey, Hajar tarik pengganggu Sukma 2 dan 4. Yang ini Bomo, agresif 90%. Okey, Di Bomo. bahagian tangan kanan. Ada Ni apa? ada tangan di bahagian tangan kanan. Dia ada satu macam bentuk botol lah. Botol. Botol, dan di bahagian dalam tu ada beberapa rambut, ada juga beberapa dia punya macam serpihan-serpihan serbuk. Macam apa mozaik punya lah bentuk dia, macam serpihan begitulah banyak, dengan ada rebung dan ada limau kasturi punya duri dalam tu. Sukma 2 dan 4. Sukma 2 yang ni Bomo yang ditarik tadi, Sukma 2 dan 4 sudah hadir. Okey. Bomo, senang cerita beginilah. Engkau nak dengar arahan aku atau tidak? Dia tengok saja, dia tidak bercakap. Aku bagi Tengok je. Ginilah, kalau aku boleh tarik engkau ke sini, mana yang kau ikut kata aku lah. Jangan kau banyak cakap lah. Kalau kau kuat, pastinya anak aku tak boleh tarik engkau. Sekarang kau ikut kata aku, mau? Setuju? Setuju. Saya tak banyak cakap lah kan. Okey, sekarang gini kau telah dia berapa tahun tadi? Agresif dia. Bukan 2 tahun Herman berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun sakit Susah begitu tidak. susah nak buang air besar kan, perut kembung dan Ya, sebagainya. dia peluk. Okey, gini, Ya. jangan banyak cakap kau, Bomo. Lelaki perempuan ni Ratu? Lelaki. Lelaki. Kau tarik kotoran dan Hajar musnahkan bahan-bahan sihir yang ada pada dia tu. Meletup. Okey. Sekarang aku mahu kau yang merosakkan, kau juga yang membaikinya. Kembalikan sampai kejadian fitrah. Okey, kau pergi sekarang, Bomo. Jasad Herman dan juga Sukmanya. Bagaimana Ada pergerakan. Pada Sukma 2 itu dia buka ikatan di kawasan bahagian rektum. Maksudnya di kawasan bahagian pinggul punya Okey. bawah tu. Okey. Dekat tongkeng lah. Dia ada ikat sesuatu dan dia buka. Okey. Dan juga di bahagian usus besar, terutama dekat kawasan sebelah kiri pun ada yang dia buka. Okey. Sukma Alhamdulillah dia sudah buka Sukma 2. Okey, Sukma yang satu tu dia tidak buat apa-apa, dia terus pergi jasad. Okey. Sukma yang tak buat apa-apa tu Sukma 4. Ya. Sukma 4 bagaimana keadaannya? Dalam keadaan lemah, energi 30%, perut besar. Bomo, kau pergi balik ke sini. Kau bersihkan Sukma 4, khususnya bahagian perut yang besar tu. Macam 4 bulan punya perut. Kau pergi sekarang, kau buat. Bomo tidak ada pergerakan ke Sukma 4, dia pergi jasad. Binawe, kau datang sini sekarang. Dia masih lagi dekat jasad, buat macam contoh begini, macam sedang merawat lah. Okey, tak kira, kau buat dulu. Sudah? Ada perubahan ke dia, rawatan dia? Dia seolah-olah di bahagian belakang saja dia cabut, tapi di bahagian hadapan dia tidak buat apa-apa. Tidak ada apa-apa kesan yang berubah di bahagian depan ataupun belakang. Masih sama. Okey, beginilah Sukma. Sukma pula. Dia tambahkan kotoran, lagi naik 40% pada jasad. Mari sini kau, Bomo. Kau berdiri depan aku sini. Bomo cuba lari. Kau lari ke mana kau? Ini kepunyaan Allah. Alam ini kepunyaan Allah. Kau nak lari di mana?
Kau nak pergi, aku bagi kau planet. Aku bagi kau Chan 2 minit. 2 minit lama sangat. 1 minit. Kau lari sekarang. Kau lari. Kau pergi. Lari tapi dia kembali. Kenapa? Dia bila dia pusing ke sebelah kanan, dia tetap balik di tempat yang sama. Janganlah kerja yang tak betul, Bomo. Kau dah lah salah kau nak lari. Ini baru di dunia. Di akhirat lagi kau nak lari ke mana lagi, Bomo? Bomo, mari sini kau. Berdiri depan aku. Dia cakap dia bersihkan sukma 4 sekarang juga. Tak payah. Kau berdiri dulu. Aku nak lempang kau dulu sekali. Dia bersihkan sukma 4. Dia nak bersihkan sukma 4. Kau jangan kurang ajar. Kau dah lah perangai kau kurang ajar. Kau ikut iblis. Apa agamamu? Tunduk dan dia sebut perlahan-lahan dia Muslim. Khalifah. Ini dia naik. Apa dia? Dia naik. 420. Oh, Alhamdulillah. Bomo ni. Begini. Bomo. Kau berdiri sini. Agamamu, cakap betul-betul, jangan segan. Muslim, kepala otak kau. Kau jangan naik hal dengan aku. Kalau kau Islam, kau tidak sepatutnya begini. Kau bekerja sama dengan iblis, betul? Betul atau tidak? Kau cakap betul-betul? Dia anggap. Kau tahu, barang siapa yang kufur kepada Allah, kembalinya tiada lain kecuali neraka jahanam. Kau faham? Sekarang kau nak buat hal lagi. Kau panggil iblis kau. Kalau tidak, aku akan panggil. Faham? Hadir iblis yang sering hajar, tarik. Iblis yang sering dipuja-puja oleh Bomo ini. Hadir, tarik. Hadir. Apa jenis Bomo tu? Jin Ifrit. Ya. Ke bahagian tangan jin Ifrit itu ada tali. Dan ada juga dia seolah-olah chop mohor bagi dia lah. Jin Ifrit. Yang itu hak dia. Tali itu ke mana? Tali itu ke arah Bomo. Bukan Bomo yang ikat tali itu, tapi jin itu yang mengikat tali ke Bomo. Terbalik pula. Jadi kau ni ibarat apa ni? Tuan dia lah. Okey. Ginilah Bomo. Kau nak bertaubat ke tidak? Bomo? Katanya Khalifah dah tarik dia dekat sini dan akan diberi pengajaran. Dia tidak akan memilih selain daripada bertaubat. Bertaubat. Jadi jasad kau rasakan sekarang? Rasa 90% rasa. Kau akan rasa. Jadi kau pesan kepada jasad kau, lepas ni kau bertaubatlah. Kalau sekali lagi aku jumpa kau, memang aku hencak kau sampai 7 petala bumi sana. Dia minta sembuhkan sebab perut dia sekarang membusung. Detik ini? Ya. Dah kembung begitulah. Besar. Tadi 4 bulan kalau jasad yang pesakit. Yang ini saiz dalam 6 bulan punya besar perut dia. Bagi 9 bulan. Alang-alang. Bagi 9 bulan. Baru handsome muka dia. Kurang ajar kau menyusahkan Herman. 9 bulan. Ya. Minta maaf saya urus dulu Bomo ni Herman. InsyaAllah. Perut dia besar macam saiz 9 bulan. Okey, Herman, ada kurang sikit tak perut? Ada rasa longgar sikit perut? Ya, ada rasa sikit. Ada longgar-longgar sikit lah. Ya, ada rasa lega sikit. Okey, tak apa. Saya nak supaya kalau boleh kempis lagi Herman InsyaAllah. Saya urus ni dulu. Ini saya urus ni laknatullah ni dulu. Okey. Kau kedua-duanya beginilah. Aku bagi kau Chan. Sekarang ni terbalik tuan-tuan. Ini Bomo ni diikat oleh jin Ifrit. Biasanya Bomo yang ikat dia punya kadam. Sekarang terbalik, kadam yang mengikat. Tapi ini yang dia yang tunduk kan. Menjadikannya itulah kau ginilah. Okey, aku mau jin Ifrit dengan Bomo ni pergi ke jasad. Minta maaf Herman. Minta maaf. Herman. Di Brunei. Sekarang. Jin Ifrit ikut ke tidak? Dia tak ikut. Bomo tu yang dia tolak. Jin Ifrit, mari sini kau. Ke depan saya. Berdiri depan saya. Kau dah menyusahkan orang.
2 tahun dia susah nak berak, kau ingat sekarang aku bagi bontot kau tiada lubang, kau mau ke? Ha? Jenipret, kau melutut depan aku, Jenipret. Kau melutut depan aku sekarang. Kalau tidak, aku suruh anak aku putuskan tangan kanan engkau atau tangan kiri engkau. Dia mana yang ada gelang tangan kanan yang dicap mohon? Ini ada cap mohon. Kalau tidak, aku putuskan tangan kanan kau, aku bakar. Anak aku yang buat. Kau nak ke tak nak? Kalau tak nak, kau melutut depan aku. Oh, nak lawan. Lepas tu bahagian dia punya tangan, Woi, kau nak lawan? Ajab, musnahkan dia apa logo dia? Apa tu? cap mohon lah. Cop. Musnahkan cop mohon dia. Bahagian sebelah sini Putus. putus. Jadi kau nak lawan lagi? Bunyi masih dengan bunyi dengusan yang lagi kuat. Dia cuba kembalikan, tapi ini tidak ada, cuma ini kosong. Aku bagi kau sekali lagi. Kau nak ikut kata aku tak? Melutut depan aku sekarang. Tidak melutut, masih lagi berkeras. Aku putuskan tangan kiri kau. Mau? Atau aku putuskan paras tangan kanan kau sampai lengan. Aku kira sampai 3. Kaki sebelah kanan tidak melutut, sebelah kiri melutut. Saya kata kedua-duanya melutut depan aku. Kalau tidak, aku putuskan tangan kanan kau. Dia cuba goncangkan tempat yang dia pijak. Itu. Tapi tak ada apa-apa. Alamak, minta maaf lah kau. Jangan malukan aku lah. Kedua-duanya Melutut? lutut. Lain kali. Sekarang, aku kembalikan tangan kau. Kau sembuhkan Herman sekarang. Okey, pergi sana. Sudah. Kau nak lari ke mana lagi? Kau nak lari? 7 petala langit, 7 petala bumi ni milik Allah. Kau nak lari ke mana? Ada pergerakan bomoh dengan jin ifrit membersihkan jasad pesakit. Terutamanya bahagian perut. Minta maaf tuan-tuan, saya naik emosi kalau bertemu dengan iblis ni. Dia dah menyusahkan orang. Lepas tu dia sombong pula. Okey, sudah? Bahagian sinilah apa nama tu, tongkeng. Tongkeng. Okey. Bomoh itu mencabut di bahagian tongkeng tu ada satu benang hitam diikat membentuk seperti gumpalan. Okey. Itu yang dia cabut, keluarkan panjang, dan bahagian bawahnya itu ada batu. Okey. Dia dah cabut. Okey. Okey, Herman, bagaimana rasa? Ada kurang tak kembungnya? Ya, ada kurang sikit, asal sikit. Ada senang. Ya, lega sikit. Alhamdulillah. Tapi saya mau kasih lega lagi. Okey InsyaAllah. InsyaAllah. Sikit saja. Bomoh dengan jin, kau ambil lagi kotoran kau. Kedua-duanya ada pergerakan di bahagian pusat, disedut. Bagaimana? Yang membesar lebih kepada bomoh punya perut, yang bila dia cabut bahagian pesakit, perut dia akan besar. Ngam, memang ke situlah tempat dia. Ngam. Tapi nak buang ke mana? Engkau punya ambil baliklah. Lagi. Bomoh tidak dapat bergerak, bahagian perut kencang. Ngam. Biar meletup. Tak apa. Ni ada sugar bomb ni. Habis dah. Meletupkan kau. Dah habis dia tarik, tapi perut dia bentuk urat-urat, bentuk pula. Urat tu semua nampak. Kau. Nampak berkilat perut dia. Badan bukan kau. Itulah. Aku rasa kau banyak mangsa, bukan saja Herman. Banyak lagi yang dijadikan memangsa dia ni. Jadi kau padan bukan kau. Sesuai. Itu hukum kisas. Okey, gini. Bomoh dengan jin ifrit datang sini. Kedua-duanya hadir. Dua-dua dalam keadaan lemah. Bahagian tangan yang tadi cedera tu kembali lagi cedera. Tadi Khalifah normalkan. Sekarang ni kembali yang macam tadi lah. Ngam. Sebab tadi normalkan untuk kau buang penyakit. Okey, sekarang gini. Kita bantu kita masukkan surah As-Sifat apa ni, ayat-ayat sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Herman. Ya. Boleh baca Bismillah 5 ke? InsyaAllah. Boleh
Ya, ya, insyaAllah. Cuba baca sekarang Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirkafi. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirmu'afi. Bismillahillazi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Sedut nafas. Allahu akbar, sedut nafas. Allahu akbar. Okey, tarik lagi macam mana tu? Penyerapan dalam 90%, 100% penyerapan di kawasan bahagian perut dengan bahagian belakang. Okey, cuba tengok ada berapa persen kempis. 70%. Okey, Man, ada lebih kurang Herman dalam 70%. Ada kurang kecil tak? Sekarang? Ya, ada kurang. Ada kurang? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi begitu Man, terima kasih banyak Man. InsyaAllah. Akil di Shopee ada dapat ni kalau di Brunei? Tiada. Saya mau cari. Tiada. Akil kata tak ada Brunei. Ya, Brunei tak ada. Jadi kontak apa ni pada pin tu lah. Akil. Ya, insyaAllah. Kalau gitu Man, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua Man. Amin. Man. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey ya. Siap. Okey, gini. Jadi Bomo dengan jin Ifrit hadir di sini. Di hadapan Khalifah, Bomo dengan jin. Kau melutut depan aku. Kedua-duanya melutut. Oh, kau ni ya. Berapa banyak yang kau telah mangsa kamu, Bomo? Jujur cakap, kalau tidak aku putuskan lidah kau. Yang jasad tadi termasuk dari 100 orang. Macam mana? Dan itu perjanjian 100 orang. 100 lebih lah. 100. Ngangan 100 ke? Herman tadi tu ke 100 orang. Oh. Dia kadang-kadang temberangnya jin ni dengan ni. Kau cakap jangan main-main dengan aku. Kau ingat aku ni tak tahu ke? Mana ada perjanjian? Bomo tu anggap macam ni. Ada. Jangan kau temberang lah. Kau ingat apa orang minyak ke? Kena bunuh, kenapa? Kena buat jahat 40 orang janganlah. 40 orang. Okey, gini. Jasad kau sekarang sakit? Sakit. Berapa persen kau rasa sakit? 80%. Tambahkan 100%. 100% kau rasa? 100%. Cuba Ratu tengok keadaan rumah dia macam mana? Rumah dia rumah sebuah tapi besar. Bahagian hadapan ada garaj kereta. Dia dalam keadaan dalam bilik. Bilik tu dipenuhi dengan kain berwarna hitam. Betul ke bilik kau berwarna hitam, Bomo? Angguk. Oh, bom hitam. Jadi ginilah. Okey. Apa lagi ni? Sekarang gini. Yang Ifrit. Kau ni bangsa apa Ifrit? Memang bangsa Ifrit lah kan? Gini sajalah. Oleh sebab engkau ni membahayakan, terpaksa aku musnahkan kau. Kerana Ifrit ni memang bahaya. Jin Ifrit ni memang bahaya. Jenis yang licik. Jadi kau bagaimana Ifrit? Aku akan musnahkan kau. Apa kata-kata kau terakhir? Tak ada bunyi, diam, tidak bergerak. Kau nak bertaubat ke Ifrit? Tu baru ada pergerakan. Macam tu? Apa tu? Macam dia, bila Khalifah cakap bertaubat tu, dia jadi macam buang. Jadi agresif balik lah. Macam seolah-olah dia tak mau. Tak mau. Kau sanggup mati daripada kau bertaubat, Ifrit? Sanggup. Aku tak suruh kau masuk Islam. Aku suruh kau bertaubat, kau buat baik. Dua saja. Kalau kau nak bertaubat, buat baik,
engkau buat seperti jin-jin biasa, ataupun aku akan musnahkan kau. Dua saja. Pilih satu. Dengusan kuat. Kau nak lawan aku? Tidak. Kalau tak nak, kau jangan buat temberang depan aku. Tak boleh, aku akan musnahkan kau. Kerana jin Ifrit ni memang licik dan memang 302 ni bersabit kesalahan, mandatory, hukuman gantung sampai mampus, sampai mati kau. Ajar musnahkan jin Ifrit tu. Lepas tu Bomo, aku musnahkan ilmu kau. Leburkan jar Allah. Jadi Bomo, kau masuk ke kau punya jasad kau sana sekarang. Jadi kau bertobatlah, bertobat. Biarkan kau rasa. Okey Ratu? Jadi ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Ya, alhamdulillah. Tadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sihir yang digunakan sehingga kan jasad Herman ni menderita selama 2 tahun, tak boleh berak. Bayangkan, mungkin berak menggunakan kaedah yang lain lah kan. Bayangkan tu. Lepas tu perutnya kembung. 7 bulan ke tadi Ratu? 6 bulan ke 7 bulan tadi macam? Dia 2 tahun susah berak, perut kembung. Tapi alhamdulillah tadi kita dapat kurangkan begitu 70%. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tak mau disihir, kalau tak mau gangguan saka warisan, paling tidak, saya kata paling tidak, tuan-tuan mandi dengan minyak saya ini. Mandi, maksud saya dalam pemandian itu titiskan 21 titis dalam baldi atau air yang bersih, maka mandi. Sekali anda mandi, insya-Allah, saya kata insya-Allah, paling tidak dia tidak jika ada aura sihir, insya-Allah tidak mudah sihir itu untuk menembusi, paling tidak saya kata. Bukan kalau anda tak ada apa-apa benteng, itu ada masalah. Faham kan? Jadi ada soalan Ratu? Ada soalan daripada Protiti Shop dekat TikTok. Assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Kedai saya kena sihir tanah kubur. Macam mana nak buat ya? Mana tahu tanah kubur? Dia tak ni. Okey, tak apa. Hanafi PA dia tanya. Okey. Okey, sekarang anak saya yang menggantikan Hajar tadi. Dia bertahan 1 jam je. Penat. Okey, tak apalah. Sekarang macam mana sihir apa tadi? Tanah kubur. Tanah kubur. Dia cakap ada orang bagi tahu. Lepas tu dia tanya macam mana nak buat untuk, mungkin dia nak tanya macam mana cara nak bersihkan. Begini, kalau untuk membersihkan kesan-kesan sihir, gunakan minyak saya ni. Minyak saya Khalifah Sari Sapar. Tuang 1 botol ini ke dalam baldi lah. Ke dalam baldi ke begitu. Dan renjiskan di bahagian luar. Di bahagian luar. Biasanya sihir-sihir itu terutama diletakkan di bahagian depan kedai ataupun di belakang kedai. Jarang disiring lah kiri kanan. Tu yang pertama. Renjiskan. Sesudah itu renjiskan pula di bahagian dalam, terutamanya di kaser sana dan juga di ruangan masak. Dan ambil sugar bomb ni yang kamu boleh dapat di Shopee, Hajar Legacy. Hajar Legacy. Ambil, dapatkan minyak ni. Ini minyak pula. Semburan ni RM30 saja. Dan spray yang menggunakan pancutan. Dia ada sini ada 2 kaedah tu. Satu, kita spray, embusan spray. Yang satu lagi dia kaedah pancut. Jadi gunakan pancut, tembak di bahagian atas siling. Keliling kedai. InsyaAllah. Cuba ada alhamdulillah, tempoh hari ada beberapa pesakit yang mengalami masalah yang sama. Alhamdulillah ada perubahan dari segi bisnes dan sebagainya. Allahualam. Ada soalan lain dah tu? Protiti ada beli dalam Shopee. Lepas tu Rohizan Ramli. Kena baca apa ya?
Sebenarnya dalam kertas tu ada panduan untuk mendapat keberkatan. Untuk mendapat keberkatan, bacalah surah Al-Fatihah sekali, Al-Kausar sekali, 3 kali, dan selawat Nabi 7 kali lah. Itu kalau nak lah. Itu mendapat keberkatan. Okey, Khalid. Salam Ustaz. Okey. Bolehkah saya nak buat panggilan di luar waktu live untuk tujuan rawatan? InsyaAllah. Namun saya sebenarnya hubungi kru anak murid saya lah. Ada di sana ke? Ada. Ada tu. Ada Sahar pun ada. Mizi pun ada. Semua ada 4-5 orang Ada 6-7 orang tu di sana. Jadi dia mana? Di TikTok ataupun di Shopee? Di Shopee pula. Di Facebook ada nama untuk mendapatkan minyak Khalifah Sari Safar tu ada nama-nama. Jadi tuan-tuan layari Facebook saya. Tuan-tuan layari Facebook saya untuk dapatkan maklumat tadi itulah. Boleh. Okey, ada soalan dekat Facebook. Nur Huda Huda. Okey, Nur Huda Huda. Assalamualaikum Khalifah Sari Safar. Waalaikumsalam. Kalau mandi dengan minyak tu bolehkah menghindari daripada gangguan saka warisan ataupun daripada gangguan sihir? Boleh, insya-Allah boleh. Sudah terbukti. Seperti mana saya katakan, minyak ini diisi dengan ayat-ayat ruqyah, khususnya ayat-ayat syifa, doa-doa mustajab daripada baginda Rasulullah, dan juga Asmaul Husna yang saya masukkan di sini. Jadi setiap kali tuan-tuan dan puan-puan membuat pemandian, sukma tuan-tuan akan diliputi oleh aura as-sifat tadi, sebagaimana yang saya isi kepada jasad saudara kita dari Brunei tadi. Aura sifat itu masuk ke dalam perutnya dan alhamdulillah dia mengecilkan. Jadi ini dengan kata lain, sekiranya sukma tuan-tuan dan puan-puan dilapisi dengan aura sifat, insya-Allah sukma tuan-tuan tidak akan mudah dipegang oleh bomok ataupun mana-mana jin begitulah. Allahu a'lam. Ada soalan lagi? Okey, soalan seterusnya dekat TikTok. Okey. Zazli. Okey. Ustaz, minyak boleh ke sapu cincin untuk aura? Boleh. Minyak boleh. Minyak ni boleh dijadikan sapu cincin di minyak ni. Kadang-kadang saya sapu juga cincin saya ni. Boleh. Alhamdulillah. Buat pakai untuk wangian solat dan sebagainya. Kalau untuk pergi kerja ataupun boleh spray. Ini sebenarnya ada istilahnya, saya masukkan juga istilah aura membuang, maksudnya aura kecantikan pun ada pada baju. Jadi baju lebih shining begitulah. Jadi kalau maksudnya spray baju. Ada spray. soalan lagi. Okey. Daripada Klub BMW Malaysia. Wow. Kalau gitu bagi saya satu lah BMW. Salam. Nama saya Muhammad Azan. Ya, Muhammad Azan. Saya kena sihir dah 2 tahun. Waalaikumsalam Azan. 2 tahun ni sihir. Macam mana nak hilang selalu orang hantar? Mandi. Kerap gunakan minyak ini. Mandi dengan minyak saya. Seperti yang saya terangkan tadi, minyak dan juga gunakan sugar bomb ni yang dapatkan daripada Hajar Legasi untuk spray di kereta BMW. Kalau kau betul-betul lah BMW punya tu ejen. Spray dalam kereta, dalam rumah, dalam bilik, terutama kalau ada anak, bilik-bilik anak tu spray saja. Gunakan sugar bomb ni. Kedua-duanya ini ialah saling melengkapi. Maksud kedua-duanya ada aura yang mungkin macam bahagian spray ini lebih kepada khususnya aroma terapi yang sedap baunya ni sugar bomb ni. Tapi bukan sugar bomb yang di pasaran sana. Maksud saya yang di ruqyah saya saja. Jadi sugar bomb yang lain pun alhamdulillah bauan yang sama. Cuma ini lebih kepada ditambah dengan ayat-ayat as-sifat. Tu je beza dia. Boleh dapat di sinilah. Saya pamerkan di sinilah. Untuk minyak kalau boleh dapat di sini. Untuk minyak Khalifah Sari Safar type di Shopee, manakala di mana tu? Untuk sugar bomb wangian itu Hajar Legasi. Boleh dapat insya-Allah. Jadi offkan situ aja. Okey, kalau tak ada sebab saya rasa dah 10.30 kan. Kita dah bersiaran 1 jam hampir 1 jam lebih sikit.
Jadi ini untuk apa ni? Okey. Ada feedback daripada minyak Okey. dari Derry Adam. Dari Adam. Saya selalu beli minyak tuan buat stok sebelum habis. Saya dah order lagi. Oh, terima kasih banyak. Selesa guna dalam keluarga. Alhamdulillah. Dewi Adam Alhamdulillah Dewi Adam. Adam. Alhamdulillah. Teruskan Adam. Jadi kita pada siapa ni? Pada apa tadi? Hanafi. Hanafi. Yang Assalamualaikum. restoran. Hanafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanafi Ya betul. Okey Hanafi. Hanafi bin siapa Bin Abdul Manap. Abdul Manap. Umur Hanafi berapa tahun? 40. 40 tahun. Tinggal di mana Hanafi? Sandakan. Sandakan. Okey, dengar cerita ada masalah apa ni? Gerai Kedai makan. Makan tuan. Kedai makan Ya betul. Okey. Sekarang cuba, sebab ini gerai makan, jadi kita tak mau bercakap situasi sebenar lah. Betul? Bukan situasi, lokasi sebenar lah Hanafi Betul. Jadi kita rawat secara, maksud saya gambaran umum saja. Okey, lokasi apa situasi Ratu? Bahagian bawah open space. Dekat tengah-tengah. Betul ke? Begitu, Begitu ke? Begitu ke Hanafi? Apa tu tuan? Boleh dengar kata Ratu? Macam mana Ratu keadaan apa ni restoran? Ya, Ada gambaran ada Ratu? ada. Apa dia? Dia bahagian ni ada satu kedai. Okey. Ni restoran dia. Kedai apa sebelah? Bahagian bawah. Oh, bahagian bawah. Ni semua dia punya kedai tu, restoran tu bahagian bawah lah. Oh, begitu ke Hanafi? Ya. Betul? Macam tengah-tengah. Okey. Macam tengah-tengah. Cuba cek Ratu apa ada masalah di sana? 1, 2, 3, 4 ada pocong. Oh, ada pocong. Kena tutup kedai dia. Oh, pocong yang begini tuan-tuan, ni biasanya kalau pocong ni Bomo ni biasa gunakan medium tanah kubur. Kadang-kadang apa ni, dia gunakan apa ni air mandian mayat kadang-kadang, ataupun kain mayat yang semuanya berkaitan dengan kubur lah. Jadi kalau jika diletakkan di apa ni restoran kan, di rumah kita, jadi semua akan rasa takut. Sukma kita akan rasa takut. Kan sukma ni boleh melihat alam gaib. Jadi sukma kita ni apa melihat sukma kita ni ialah keinginan kita. Jadi apabila dia melihat ada pocong, dia rasa macam tak sedap lah begitu. Dia akan mengasut jasad supaya jangan pergi ke gerai kamu. Kadang-kadang ditutup gerai kamu ni. Tak nampak ni. Begitu. Ya. Okey, sekarang saya tarik Bomo. Bomo. Yang mengganggu, yang melakukan sihir atas kedai Hanafi Abdul Manap hadir di sini sekarang. Bomo hadir. Agresif Bomo 50%. Bomo, lelaki perempuan? Lelaki. Ginilah Bomo. Kau nak dengar kata aku atau tidak? Bolehlah. Bolehlah. Kau nak suruh aku jurus anak aku ni kepada kau? Ini lagi berbisa ni. Jangan main. Kau nak ke tak nak? Diam. Kalau tak nak, digunakan apa tu Ratu? Kau ambil balik. Ambil balik jin-jin. Ataupun nanti aku terbalikkan otak atau fikiran jin ifrit semua tu. Pocong tu sebenarnya tuan-tuan tak berlaku, tak ada wujud. Pocong tu adalah penyamaran jin ifrit. Yang biasanya kalau masyarakat takut dengan pocong, dia buat penyamaran pocong. Kalau dia takut dengan jin air, dia akan buat begitulah, dia klon di mana yang masyarakat takut. Jadi pilih. Aku pusingkan 360 darjah, yang jin itu akan menyerang kau, ataupun kau ambil balik kau punya kadam tu. Dia gunakan botol mineral. Botol mineral tu dia masukkan tanah.
di dalam Okey. dengan dia letak kapur barus Aha. dan juga darah ayam. Oh. Lepas tu dia jirus daripada kiri ke kanan. Kenapa kau jirus? Katanya untuk wujudkan yang ini. Pocong konon lah. Dia cakap pocong tu. Aku tak suruh kau wujudkan, Bengong. Aku suruh kau ambil balik. Kau suruh aku buat katanya. Bukan aku suruh buat sihir, Bengong. Aku suruh kau ambil balik sihir-sihir kau. Dia ambil lagi botol tadi. Ha? Sekarang ini dia lebih menggunakan air yang biasa. Lepas tu? Dia siram balik tempat yang disiram. Kenapa kau siram lagi? Katanya nak bersihkan. Kau pakai bersihkan tu Katanya air biasa. Tak kira lah. Yang penting kau ambil ataupun musnahkan saja. Gini. Macam Bomo dia ni orang yang bingung-bingung. Oh, bingung-bingung. Bodoh-bodoh lah. Macam itulah. Allah, kesian kau bawa modal lah, kau bomo. Minta maaf, ni bomo hitam Dia memang beginilah. Kena sumpah selalu oleh masyarakat. Memang kau begitu. Ini musnahkan sajalah. Allah Akbar. Ilmu bomo dan juga kesan sihir tu. Okey. Hancur kesemuanya. Okey. Sekarang bomo kau datang sini. Bomo di hadapan khalifah. Kau melutut depan aku. Bomo melutut. Okey. Kau agama apa? Bukan Islam. Okey, jadi ginilah, walaupun kau bukan Islam, tapi nilai kemanusiaan harus dijaga. Jadi lepas ni kalau kau buat lagi, kalau aku jumpa kau, maksudnya tiada maaf bagimu. Faham? Ni last warning Boleh kau ikut? Boleh. Okey. Jadi begitu Hanafi. Ya. Kalau boleh nanti beli minyak minyak saya di Shopee Khalifah Sari Sapar, spraykan seperti yang saya katakan tadi. Boleh? Di Shopee Hanafi. Ya Allah ya. Maksud saya boleh dapatkan minyak ni Khalifah Sari Sapar di Shopee untuk rawatan seterusnya. Maksudnya benteng Begitu juga kalau boleh, kalau yang sugar bomb ni bagus yang tempat setiap meja makan tu. Sebab ini wangi. Wangi. Faham kan? Ini boleh dapat di sini. Boleh dapat di alamat ni. Di Shopee type aja kalau untuk sugar bomb tu Hajar Legacy, manakala minyak Khalifah Sari Sapar. Faham kan? Baik. Okey, itu saja. Terima kasih banyak kerana bersama-sama dalam siaran ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Off. Ada soalan, Ratu? Ada soalan daripada Nurdiana Abdullah. Okey. Sihir yang sudah lebih 10 tahun, berapa lama boleh hilang dengan minyak khalifah? Sekali saja. Saya kata sekali. Maksudnya kesan kita kena faham. Sihir, aura sihir kalau kena minyak saya atau kena sugar bomb ni yang saya ruqyah ni, memang sekali hancur. Dia tak akan tunggu lama. Cuma saya kata kesan sihir kepada jasad. Contoh jasad itu barangkali bengkak, kadang-kadang jasad itu gatal-gatal, kena kesan sihir. Itu makan lama sedikit. Makan masa sedikit lah. Tapi kalau aura sihir kena minyak saya, kena sugar bomb yang saya ruqyah ini, memang hancur. Itu jam juga. Sekali kena hancur. Seperti air yang memadamkan api. Dia tak tunggu lama baru nak padam. Kita tuang air tu sikit malam tak ada. Kena air terus hilang. Ibaratkan begitu. Itulah kekuasaan Allah, mujizat Al-Quran. Alhamdulillah. Ada soalan? Alhamdulillah, tidak ada. Okey, kalau tak ada, setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya minta maaf kerana kadang-kadang saya beremosi apabila bertemu dengan bertemu dengan benda-benda yang menzalimi manusia, sama manusia. Khususnya yang ibaratkan macam tadi sihir, bomo hitam dan sebagainya. Jadi begitulah.
tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sekali lagi kalau tuan-tuan ingin mendapatkan minyak atau semburan Sugar Bomb ini, layari Shopee Hajar Legasi, LE bukan LA. Gunakan bahasa Inggeris ejaan. Hajar Legasi, Hajar Legasi. Ini diisi dengan aura asifah yang saya isi sendiri, ada tanya, Ustaz, ada yang di kedai dekat saya tu Sugar Bomb boleh ke Ustaz? Saya kata itu Sugar Bomb samalah. Cuma Sugar Bomb ini saya tambah dengan ayat-ayat ruqyah. Maksudnya wangian yang sama, semua sama. Tiada beza. Wangian kilang ni sama, tetap sama. Boleh membunuh bakteria 99.9% bakteria, betul. Cuma di alam gaibnya, itulah saya tambah dengan energi. Dengan energi asifat begitu. Okey. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan daripada saya gambar ni lah. Di gambarannya ni. Ada soalan. Okey. Last quote ni, Abdul Rahman Loh. Abdul Rahman Loh. Dia tanya, ada ustaz boleh bercakap dengan jin atau roh mayat merasuk badan pesakit, tetapi tuan tidak. Mungkin dia nak minta penjelasan lah kenapa Khalifah tidak guna kaedah macam tu. Nak buat apa dah main kaedah tu? Mungkin ini mungkin perbezaan rawatan lah mungkin. Okey, sedikit begini, berkongsi. Saya tidak mahu menyentuh rawatan yang lain. Saya tidak mahu. Mungkin niat mereka yang baik. Betul tak? Kaedah, ibaratkan kenderaan, ada yang pakai jet, ada yang pakai jet peribadi, ada yang pakai Boeing, ada pakai Fokker, ada pakai kapal laut, kapal darat, macam-macam kaedah. Yang penting pengangkutan membawa satu tempat ke tempat yang lain, di tujuannya alhamdulillah sempurna. Itu saya tak boleh sentuh lah. Cuma ada yang menyatakan kalau dia memanggil roh itu, saya kata tidaklah. Saya kata saya tak tujukan kepada mana-mana perawat. Cuma saya ada kaedah memanggil roh tidak mungkin. Sebab roh itu urusan Allah. Tapi kalau memanggil sukma mungkin, kalaulah dia mempunyai ilmu yang agak tinggi, yang mempelajari ilmu sukma, boleh, barangkali boleh memanggil. Tapi roh tu tidak. Jadi mungkin istilah roh tu kena betulkan lah. Saya pun tak boleh panggil roh. Saya boleh panggil sukma. Kerana dalam diri manusia tu ada sukma, ada roh, ada jiwa, begitu. Faham kan? Jadi kenapa saya tak gunakan tu? Ini jadi kita pertama saya katakan, saya ambil kaedah kita ini berlandaskan hadis Nabi. Takutilah firasat orang mukmin. Ingat, takutilah firasat orang mukmin. Maksudnya ni Nabi menyatakan bahawa orang mukmin itu seringkali mendapat tuntunan pimpinan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, firasat orang mukmin itu adalah firasat dari Allah Subhanahu Wa Taala, firasat Rabbani. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ingin penjelasan yang lanjut, cuba layari di laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Di situ ada digambarkan, diterangkan di pejabat laman rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Di situ ada dibicarakan secara khusus bagaimana firasat, bagaimana kasab dan sebagainya. Jadi saya gunakan kaedah tu. Jadi Ratu Ulung Agung Utama Ainul Widodari, scanner saya ni, saya buka kasab. Jadi bukannya jin masuk dalam diri ratu, tak ada. Jin nak datang pun menggigil, takkanlah jin nak ratu masuk jasad dia, tidak. Ratu manusia biasa, normal. Dia seperti saya, cuma dia boleh nampak dari segi mata batin dia. Nampaklah macam kita bercakap, bukan ada disarungi, tidak. Tidak, ratu tidak disarungi oleh mana-mana makhluk, tidak. Diri dia. Cuma kasab dia kasab basyirah. Kasab yang saya buka, kasab Rabbani, begitu. Faham kan? Oleh sebab itulah lebih selamat dan lebih mengikut syariat Islam. Kerana kalau kita mengikut sejarah baginda Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu Umar Al-Khattab, ketika baginda membaca khutbah, dia kasyafnya tu melihat tentera itu berada ratus kilometer dari Madinah masih itu. Dan pada masa itu baginda
melihat tentera utusan baginda Saidina Umar tu ada musuh di balik bukit yang barangkali tentera Islam tak nampak, maka dia berteriak, wahai tentera mujahid, dia kata dia sama ada dia diarahkan ke satu tempat begitulah, diarahkan satu tempat untuk menyelamatkan diri. Dan alhamdulillah apabila tentera itu beberapa bulan balik sampai ke Madinah, ditanya, memang benar-benar dia mendengar suara Saidina Umar berteriak ketika peperangan itu berlaku, dan akhirnya peperangan itu dimenangi di pihak Muslim lah, alhamdulillah. Jadi benar-benar berlaku. Jadi ini kasab Saidina Umar tu kasab Rabbani, boleh nampak. Ini semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Jadi ada lagi last itu sajalah. Jerumunggan. Ya. Jerumunggan 90. Ya. Ustaz, bagaimana nak membatalkan zakah? Sebenarnya kalau membatalkan tu sebenarnya ada perjanjian. Batal kontrak. Begini sajalah, kalau untuk membatalkan zakah, senang cerita, mandi minyak saya. Senang cerita. Mandi dengan minyak saya, zakah tidak akan hadir. Itu saja. Dia tidak akan datang kembali. Macam mana kita nak membatalkan pencuri? Kita tak pernah pun pencuri itu datang. Mana kita ada perjanjian dengan pencuri? Sebulan sekali kau curi rumahku, tak ada lah. Lebih kurang gitulah zakah. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan semoga program ini mendapat dukungan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf kerana tidak dapat membalas mana-mana individu yang penderma atau menderma kepada saya, terutamanya di TikTok. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka rezeki tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiahkan kepada kami. Dan begitu juga teruslah bersama-sama kami bersama rancangan ini, share dan like, sebarkan rancangan ini kepada kawan-kawan yang lain. Dan kalau boleh satu lagi mana tuan-tuan dan puan-puan yang ingin siaran ulang rancangan ini, boleh melayari Khalifah Sari Sapar di Facebook. Di situ juga ada alamat untuk mendapatkan minta maaf untuk mendapatkan sugar bomb ni yang saya ruqyah dan juga minyak. Ni Khalifah Sari Sapar di Shopee type saja Khalifah Sari Sapar di Shopee. Untuk mendapatkannya, alamatnya itu ada link di Facebook saya. Type aja Khalifah Sari Sapar di Facebook. InsyaAllah kita akan ketemu pada hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.